Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum, dan kita bersama dengan Yayasan Ikhlas, dan hari ini beliau hadir sebagai jurucakap Yayasan Ikhlas, iaitu yang bahagia Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Macam mana? Alhamdulillah, hidup lagi ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Di hujung-hujung 10 akhir Ramadan ni, alhamdulillah diberi pula kesempatan jumpa Ustaz Hanafiah. Alhamdulillah. Ustaz, Yayasan Ikhlas adalah NGO yang kita sendiri kita tahu bergiat aktif dalam misi-misi kemanusiaan. Namanya tak asing lagi lah kalau kita sebutkan Ustaz. Dan pastinya bulan Ramadan kali ini ada kempen yang khusus mungkin katanya kepada para penonton. Ada projek katanya projek pembinaan asrama tahfiz Al-Fatih. Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton. Tapi insya-Allah hari ini kita tak cerita tentang Mahat Tahfiz Al-Fatih. Okay. Kita akan cerita tentang kempen projek air bersih yang ini untuk di seluruh Malaysia. Dan masya-Allah tabarakallah, kita sebenarnya Yayasan Ikhlas ni niat kita ikhlas untuk membantu masyarakat. Dan hari ini kita cerita tentang projek air bersih. Projek air bersih ni kita dah berjaya buat di 3 lokasi. Pertama di Tanah Hitam Kedah, yang kedua Pekan Pahang, dan ketiga Kampung Tembun Sarawak, bagi mendapat air bersih untuk kehidupan harian. Kalau tengok di projek air bersih di Sik Kedah, Yayasan Ikhlas telah memberi manfaat kepada 270 orang penduduk. Kalau nak tahu di Kampung Air Hitam Sik Kedah ini, masya-Allah, rata-ratanya golongan asnaf. Daripada sebelum merdeka sampailah ke hari ini, paip ada, tapi bila buka paip keluarnya apa? Keluarnya air yang berlumpur. Jadi ini adalah satu kejayaan Yayasan Ikhlas. Dan masya-Allah kebanyakan penduduk di Kampung Tanah Hitam Sik Kedah ini, mereka ni masya-Allah dah kehidupan mereka susahlah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani. Kemudiannya mereka pergi ke mana pula? Mereka pergi ke hutan mencari rotan, ada yang berternak, bertani, ataupun kerja di bahagian construction di kawasan yang berhampiran. Masya-Allah, kebanyakannya miskin tega lah. Tapi masya-Allah dengan ada Yayasan Ikhlas, kita dapat membagi sumbangan bentuk bekalan air bersih. Ini memerlukan teknologi dan sumbangan orang ramai amat diperlukan. Wallahu a'lam. Subhanallah Ustaz, mungkin bekalan air bersih, sebab kadang-kadang kita hari ini penonton ataupun kita dalam Malaysia sendiri tak rasa benda tu macam bantu sangat, sebab kita hari buka air sampai bazir pun ada Ustaz. Mungkin boleh bantu pada kami untuk memahami bagaimana sebenarnya bekalan air bersih ini sangat membantu mereka, dan apakah faedah ataupun kebaikan sebenarnya yang kita boleh terima sebagai orang yang nak menyumbang juga Ustaz. Okey, Yayasan Ikhlas kali ini masya-Allah tabarakallah telah membuat projek pembangunan air bersih tertumpu kepada 9 buah lokasi yang telah mendapat persetujuan yang bersama, iaitu Kampung Kupang, Bukit Berangan, Sik Kedah, Kampung Cuk Puteri Kuala Kerai Kelantan, Kampung Kerangan Lawang Sarawak, Kampung Lakutan Lawas, Kampung Seri Gaman Pitas, Kampung Bahagia Kuala Kerai. Ini insya-Allah dana yang diperlukan untuk projek ini 2.7 juta bagi pembangunan air bersih di 9 lokasi ini. Jumlah kutipan setakat ni agak menyedihkanlah. 214,000 sahaja. Dan Yayasan Ikhlas masih memerlukan dana sebanyak 2.5 juta untuk memberi manfaat sistem air bersih bagi penduduk-penduduk yang memerlukan. Kita ni Yayasan Ikhlas ni kebanyakannya kita pergi ke kawasan pedalaman yang jauh daripada kemodenan, dan daripada situlah kita dapat mengenal pasti orang yang benar-benar memerlukan dan benar-benar miskin. Kat sini masya-Allah tuan-tuan, projek air bersih ni sebenarnya masya-Allah antara yang kita lakukan untuk memudahkan mereka berwuduk, mandi, minum air bersih, dan kemudiannya untuk mereka beribadah. Dan jangan lupa masya-Allah tabarakallah, kalau kita tak dapat air bersih, penduduk terdedah kepada ancaman virus dan kuman yang berbahaya. Yang keduanya bekalan sumber air, terutamanya di musim kemarau. Kalau kemarau mereka lagi susah. Saya ingatkan benda ni berlaku di Afrika, tapi masih di Malaysia pun masih benda ni berlaku. Dan tidak semua mampu memiliki
perigi yang gali teknologi sebab kos dia tinggi, dan kemudiannya mengurangkan kesulitan aktiviti harian dan dapat manfaat untuk ramai penduduk-penduduk satu-satu kawasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Tak sangka ada impaknya begitu besar, Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz, dalam masa yang ada ni Ustaz mungkin boleh sarankan para penonton apakah harapan Yayasan Ikhlas sendiri untuk terutama dalam projek air bersih ni sendiri, Ustaz? Betul. Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang dapat berlayar di laut memberi manfaat pada manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air dapat menghidupkan bumi setelah bumi itu mati, maka Allah lah tebarkan rahmat kasih sayangnya. So kalau kita faham ayat ini, Allah Ta'ala ciptakan air sebagai rahmat kepada kita semua. Allah ciptakan air untuk membantu manusia memudahkan kehidupan ini. Bayang tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan bersama Yayasan Ikhlas membantu Yayasan Ikhlas menyiapkan pembekalan air bersih kepada penduduk-penduduk yang benar-benar fakir, miskin. Dan kemudiannya Masya Allah, di kawasan pedalaman yang jauh daripada kemajuan, mereka ni akan jadi orang yang melakukan ibadah. Semuanya akan dapat pahalanya kepada kita. Tu Ustaz selalu bagi perumpamaan. Bayangkan kalau kita jadi arkitek, kita buat dam. Dam tu kita salurkan kepada paip rumah ke rumah. Orang soleh ambil uduk, dapat pahala kat kita. Orang soleh qiyamul lail, dapat pahala kat kita. Orang mudah dengan urusan tersebut, minum air tersebut, dapat pahala kat kita. Seperti para sahabat, mereka sponsor untuk mendapatkan telaga air. Tapi sekarang ni kita dengan Yayasan Ikhlas, kita menyediakan satu infrastruktur untuk membekalkan air kepada penduduk-penduduk satu kawasan pedalaman. Bayangkan pahalanya bagaimana. Anda bukan sekadar membantu orang miskin, anda bukan sekadar membantu orang susah, tetapi anda membantu membekalkan air untuk penduduk tempat dan yang duduk di kawasan pedalaman. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan mereka yang membantu Yayasan Ikhlas pagi ini dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Dikurniakan hati yang ikhlas, tenang dan tawaduk. Dan Masya Allah, yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita berada di 10 Ramadan terakhir. Ingat, Rasulullah SAW bersedekah di 10 Ramadan terakhir seperti angin yang berlalu. Jom pujuk hati kita. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan menonton pagi ni TV Al-Hijrah, Assalamualaikum Bisni, sebagai satu kebetulan. Tetapi ini takdir dari Tuhan. Tak dapat banyak, sedikit kita berikan. Mudah-mudahan Yayasan Ikhlas dapat menjayakan projek ini. Amin. Dan ramai yang mendapat manfaatnya. Ustaz hanya mampu berdoa agar projek ini berjaya, hasil sumbangan tuan-tuan, dan Allah kurniakan untuk kekuatan beribadah dengan sempurna dan diterima pada malam Lailatul Qadar. Dan kita insya-Allah ditemukan dalam syurga satu hari nanti. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Amin, insya-Allah. Sama-sama kita sedekahkan, infakkan harta kita untuk kesejahteraan semua, insya-Allah. Bayangkan Abu Talha sehingga hari ini pahalanya berterusan, sahabat Nabi, kerana telaga yang telah diinfakkan di jalan Allah, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Malik, jurucakap untuk Yayasan Ikhlas hari ini. Insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika. Terus bersama kami di Assalamualaikum